Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang kepada semua karyawan-karyawan YBK yang saya hormati, yang bahagia Dr. Haji Kamal Abdul Razak, guru kita uh, yang mewakili daripada QHS Academy yang kerjasama dengan YBK untuk kelas yang ketiga pada hari ini. Seperti biasa, turut bersama kita pada hari ini semua karyawan-karyawan YBK. Jadi untuk makluman semua, hasrat yang bagi Datuk Zainal Abidin Haji Sakum, pengurusi kita, dia nakkan semua karyawan-karyawan YBK memahami tentang bahasa Al-Quran ini. Yang kita lihat di luar sana, kalau kata kelas mengaji Al-Quran ini banyak ada, tapi tentang belajar bahasa Al-Quran ini, saya boleh katakan kalau yang online seperti yang bagi doktor maklumkan, ini yang pertama lah, dan kita nak dijadikan sebagai penggerak dan tenaga pengajar untuk kita bantu yang lain-lain, insya-Allah. Jadi pada hari ini saya yakin kita akan mempelajari modul baru pada hari ini, sambungan yang minggu lepas. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Ustaz ataupun doktor yang bahagia, Dr. Haji Kamal Abdul Razak, untuk meneruskan sesi kita modul yang ketiga pada minggu ini, insya-Allah. Silakan bagi doktor. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Syarhan kita, dan kita akan mulakan seperti biasa dengan doa dan pembacaan umum kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa man tahalaina hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fatah ya alaina biftah qulubana futuhal arifin. وارزقنا فم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل بأبداننا وتلق به ألسنتنا وقوي بأجناننا واسرع به أفهامنا وقوي بعزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Pertamanya kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang telah mengizinkan kita untuk meneruskan usaha kita untuk merapatkan diri kita kepada kefahaman dalam pembacaan Al-Quran. Semoga dengan kita memahami ayat-ayat Al-Quran, kita akan merapatkan diri kita kepada Allah SWT, dan seterusnya kita akan membantu untuk menyumbang dalam menggerakkan ilmu pemahaman Al-Quran kepada seluruh masyarakat kita. Saya merasa sukacita YBK dengan sokongan daripada Datuk sendiri dan juga Tuan Syahran dan seluruh kaki tangan YBK menjadi penggerak. Memang sepatutnya usaha menggerakkan ilmu Al-Quran ini perlu diperkuatkan oleh banyak pihak. So walau macam mana kita boleh mulakan dengan kumpulan ataupun rakan-rakan kita yang bersama dengan YBK, insya-Allah. Okey, sebagai permulaan saya akan tunjukkan semula ayat yang kita kongsikan sebelum ni. Jadi saya akan kongsikan skrin sekarang. Tuan-tuan, pembelajaran kita akan buat secara digital, secara digital, dan tuan-tuan akan dapat manfaatnya dengan pembelajaran ini. Seperti saya katakan di dalam sesi lepas, tuan-tuan akan dapat 3 in 1 lah. Yang pertamanya dapat
belajar mengenal bahasa Al-Quran. Yang kedua, tuan-tuan pada masa yang sama akan dapat ilmu digital. Dan yang ketiga nanti kita akan juga dilatih untuk menjadi tenaga pengajar sekali ya. So 3 in 1 ya. Okey, minggu lepas saya kongsikan untuk ayat yang pertama untuk kita jadikan penghayatan dalam hidup kita ialah ayat kedua surah Yusuf ya, yang bermula a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun ya. Jadi daripada sini kita akan belajar mengenal ya tiap-tiap kalimah tu supaya kita membaca dengan pengenalannya ya. So kita boleh je gunakan juga bantuan digital ni ya untuk membantu pembelajaran kita. Yang pertama sekali Ina ni ya adalah gabungan harfun taukid ya, harfun taukid Ina tanpa alif kemudian digabung dengan na ya. So Inna dengan na digabungkan menjadi satu kalimah inna, bermaknanya sesungguhnya kami ya. Kemudian kalimah yang kedua ni kalau tuan-tuan lihat sebenarnya adalah gabungan dua kalimah juga ya. Ini satu kalimah anzalna tu adalah jenis dia fi'lun madhi ya. Kalau bahasa Inggeris dia perfect tense. Perfect tense macam mana kita nak mengenal jenis tandanya ialah kita akan lihat di sini terdapat pertamanya komponen anzala, asalnya lam ni asalnya ialah lam la ya baris atas. Kemudian komponen pelaku kepada perbuatan tu na iaitu kami. Anzala bermakna telah menurunkan, na tu ialah kami. Jadi kami telah menurunkan, itu komponen fi'il madhi ya. So dalam komponen fi'il madhi ni Allah tambahkan juga objeknya ya, iaitu hu. Hu tu dalam konteks komponen kalimah anzalna tu dia adalah dipanggilkan objek. Itu bahasa Inggeris, bahasa Melayu pun panggil objek, bahasa Arabnya dipanggil maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih. Kalau tuan-tuan tak familiar sekarang pun tak apa ya. Kita dengar dulu ya. Bunyi itu sebutan. Maf'ulun bih ialah objek. Ya. So bermakna di dalam satu kalimah kita akan lihat nanti banyak komponen-komponen, iaitu pertamanya pelaku dia, na tu mesti ada komponen pelaku yang orang melakukan perbuatan tu. Lepas tu komponen kata kerja dia anzala, lepas tu objek dia ialah hu. Hu ni merujuk kepada mana? Hu ni dia merujuk balik kepada, kalau saya panjangkan balik ni, dia akan merujuk kepada yang ni, Alkitab yang disebut di dalam ayat yang pertama tu ya. Alkitab tu ialah Al-Quran. Jadi Allah kata kami, bila kita menterjemah tu kita mulakan dengan kami dulu ya. Kami telah menurunkannya. Nya tu refer kepada Alkitab, bermakna Al-Quran lah. Kemudian Allah nak menerangkan Allah menurunkan kitab tu dalam keadaan macam mana? Dan keadaan Quranan. Itu keadaan, iaitu dalam bentuk pembacaan ya. Jadi Quranan ni dalam bahasa Arab kita panggil dia isim masdar ya, daripada membaca jadi pembacaan. So pembacaan adalah bentuk isim masdar dalam bahasa Arab lah ya. Bahasa Melayunya kita katakan kata terbitan ya, yang diterbitkan daripada kalimah qara'a. Qara'a maknanya baca, Quranan maknanya satu pembacaan ya. So apabila satu pembacaan dia juga menjadi objek ya. So bermakna dia dalam ayat ni tuan-tuan dapati ada dua objek. Satu hu tadi. Jadi bila nak menceritakan hu tadi, dia juga dalam bentuk maf'ul yang ditandakan dengan baris atas. Ya, baris atas ni. Okey, saya ambilkan arrow ya. Tengok nun tu mengambil baris atas ya. So baris atas tu biasa kita akan
melihat dia adalah bentuk objek, ya, bentuk objek. Okey. Dan kemudian Allah nak mensifatkan pembacaan tu dalam rupa macam mana? Rupa macam mana? So, digunakan kalimah Arabiyan. Ya, so Arabiyan ni automatically kita akan sudah belajar mengenal sekarang. Pertalian antara Quran dan Arabiyan ni ada satu pertalian yang dipanggilkan mausuf. Quranan ni menjadi mausuf kepada Arabiyan menjadi isim sifat. Isim sifat maknanya kalimah Arabiyan ni nak menerangkan pembacaan tu dalam bentuk apa? Keadaan apa? Bahasa Arab. Itulah bahasa Arab, ya. Jadi Allah kata, inna anzalna Quranan Arabiyyan, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab itu dalam sebagai satu pembacaan dalam bahasa Arab, ya. Dan tujuan dia apa? Dan ini adalah tujuan dia, iaitu la'allakum adalah terdiri daripada dua kalimah, gabungan dua kalimah, iaitu satu la'alla, ya, iaitu supaya, ya. Supaya kemudian disambung dengan kum, supaya apa? Supaya kamu. Kum tu ialah kamu semua, ya. Isim domain kum. So, apa kamu perlu yang berlaku di sini lah supaya kamu buat apa? Ta'qilun, ya. Ta'qilun ni dipanggilkan fi'il mudhari', ya. Dalam bahasa Arab kita panggil fi'il mudhari'. Kita ambil kotak sekali lagi. Yang ni, ya. Ta'qilun adalah fi'il mudhari'. Apakah fi'il mudhari'? Nanti kita akan belajar sambungan daripada minggu lepas. Kita akan belajar mengenai fi'il mudhari', ya. Iaitu satu perbuatan yang berlaku dan terus berlaku. Itu maksudnya. Jadi maknanya bila Allah mengarahkan kita ni untuk apa kita nak buat dengan Quranan tadi, ialah kita gunakan akal fikiran kita untuk terus memahaminya. Itu maksud. So maknanya proses tu sepatutnya berterusan, ya, berjalan. Sebab tu Allah menggunakan fi'il mudhari'. So macam mana kita nak mengenal fi'il mudhari', ya? Kita akan gunakan kaedah, iaitu kita akan lihat dia punya fa'il, ya. Fa'il dia, saya ambil warna biru di hadapan. Ya, ta tu adalah kamu, ya. Ta tu adalah kamu. Kamu itulah pelaku kepada perbuatan, ya. Perbuatan dia ialah apa? Ain qaf lam ni, ain qaf lam. So, saya ambil pakai ini warna biru, ya, ya. Ain qaf lam saya pakai yang ni lah. Okey. Ain qaf lam yang ni. Okey, bawa kata. Okey, ain qaf lam tu itu komponen kata kerja dia, maknanya gunakan akal. Okey, siapakah yang menggunakan akal itu? Ialah ta, dan ta tu bergabung dengan di hujung tu ada waw nun, ya. Okey, saya gunakan arrow balik. Ambil arrow yang ni tu. Dia bergabung dengan waw nun. Jadi kalau ada waw nun menunjukkan kamu tu yang ramai, bermakna kamu semua. Kalau ta saja tidak ada waw nun, itu kamu seorang. Ya. So kita akan tengok banyak kes-kes nanti di ujung dia. Ada fa'il dia, di permulaan kalimah, kemudian ada gabungan di hujung waw nun. Itu maknanya ramailah tu. Ya. So kalau ta kamu, gabung dengan waw nun, maknanya kamu semua menggunakan akal supaya kamu memahami, ya, ayat-ayat Al-Quran tu. Dan tujuan memahami itu adalah untuk apa? Untuk kita menghayatinya, gunakan dalam kehidupan kita. So bermakna apa saja yang kita buat, ya, semasa kita hidup ni, kita boleh relate dengan Al-Quran. Itulah sepatutnya, ya, Al-Quran tu, ya. Okey. Saya percaya sebagai homework kepada tuan-tuan, ya. So saya minta tuan-tuan bila dah kenal ni nanti, hafal ayat ni, ya. Jadikan dia ayat yang sebati dengan kita, ya. Sebab sebenarnya bila kita sudah mengenal, sebenarnya kita boleh menghafalnya, ya, dengan baik, ya. Okey. So seterusnya saya nak kongsikan yang berkait dengan ayat ni. Yang paling senang ialah apa kita buat app ni. Itu yang cantiknya kita menggunakan digital ni, ya.
So tuan tekan dekat sini je ya. Quranan ni tekan sekali. Okey, ada beberapa maklumat tentang Quranan tu. Di bawah ni ialah 3 huruf akar dia, qaf, ra, alif. Ya, qaf, ra, alif. So Quranan ni adalah sebenarnya dibentuk daripada qaf, ra, alif ni. Ya, okey, saya gunakan ni sekali lagi. Yang ini dipanggilkan kata akar ya. Sebenarnya sepatutnya qaf, ra, alif ni dia membentuk kalimah qara'a ya. Alif ni bertukar kepada hamzah qata ya, tapi dia tidak tunjukkan sini, nanti saya akan tunjukkan dalam waktu lain ya. Yang pentingnya kita nak mula mengenalnya qaf, ra, alif ni ialah apa? Dia adalah 3 huruf akar ya. Saya ambil warna merah. Apakah 3 huruf akarnya? Qaf, ambil arrow. Okey. Qaf, ra. Inilah dipanggil 3 huruf akar. Qaf, ra, alif. Sebenarnya Quranan ni dibangun daripada qaf, ra, alif. Kemudian dia membentuk kata, dipanggil kata terbitan ialah Quranun. Ya. So daripada Quranun tu dia diubah suai untuk menyesuaikan di dalam konteks ayat itu menjadi Quranan. Itu proses dia. Ya, so nanti kita akan belajar proses ni ya. Proses ni dia dipanggilkan pembangunan ataupun pembentukan kalimah. Ya, itu tiap-tiap kali kalau tuan-tuan gunakan app ni, itulah dia punya flow dia. Dia punya step-step dia ya. Daripada 3 huruf akar, dia menjadi kata terbitan, dan daripada kata terbitan itulah dia akan disesuaikan kepada kalimah dia dalam ayat ya. Saya nak buka ni tadi adalah nak tunjukkan tuan-tuan boleh dapat ayat lain yang berkaitan dengan ayat tadi. Kita tekan di sini je ya, dekat Quranan ni. Tekan sekali lagi, tuan-tuan akan dapati dia kata Quranan ni atas ya. Dia digunakan sebanyak 2 kali. Okey, mana dia? Ambil balik kotak dia. Ya. Okey, atas ni ya. Saya turunkan label ni. Okey, ya. Quranan digunakan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran ya. Dia pandu kita ya, supaya kita dapat belajar dengan lebih kemas ya. So, mana dia? Ini yang pertama lah. Yusuf 12 tadi ya. Dan yang kedua ialah ayat ni. Az-Zukhruf ayat ketiga. Az-Zukhruf surah ke-43 ayat ketiga, juga Quranan. So dalam konteks ni tuan-tuan ni tengok dia hampir sama. Apa beza? Yang bezanya ialah hanya kalimah kedua saja ya. Inna sama, sekarang ni tadi anzalnahu ya. So beza dia itu saja. Anzalna dengan ja'alna ya. Yang ni saja beza dia. Okey. So anzalna bermakna telah menurunkan, ja'alna telah menjadikan. Kami telah menjadikannya. Ya, anzalna kami telah menurunkan. Jadi ja'alna daripada ja'ala ya, yang digabungkan dengan fa'inna jadilah fi'il madhi, lam tu disukunkan ya. Itu kaedah. Ya, tuan-tuan akan melihat di pembentuk fi'il madhi, iaitu satu kata kerja yang telah berlaku ya. Apabila yang ni komponen kata kerja dia ja'ala ya, lepas tu dia bergabung dengan na, so huruf terakhir ni akan disukunkan. Itu pattern seluruh Al-Quran macam tu. Begitu je kita lihat yang mana tadi, kita melihat anzalna tadi ya, tengok atas sama je kan. Okey. Ambil kotak balik. So tengok ya. Anzala, asal dia adalah anzala. Ambil arrow. Yang ini anzala, apabila dia bergabung dengan fa'inna, so huruf terakhir lam tu disukunkan. Daripada situ sebenarnya kita boleh mengenal ya
bentuk fi'il madhi. Itu satu. Yang keduanya ialah na ni pelakunya adalah selepas anzala, selepas pada kata kerja. Ya, ini kata kerja dia. Ambil kotak. Kata kerja dia dah anzala, pelaku na dia selepas. Yang berbeza dengan fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' ialah ini dia kata kerja dia. Ya, ain qaf lam tu, dan pelaku dia sebelum. Sebelum kata kerja iaitu ta. Itu cara nak membezakan fi'il mudhari' dengan fi'il madhi. Bermakna kalau kita jumpa bentuk ini, perbuatan itu telah. Ya, so dalam terjemahan ni untuk lebih tepat sebenarnya kami telah menurunkannya. Itu lagi lepatlah. Ya, di sini pula kalian tu bahasa Indonesia, ya, maksud dia kamu semua. Ya, kamu semua menggunakan akal. Lebih tepat bila kita berterjemahkan dalam fi'il mudhari', kerana fi'il mudhari' adalah memberi implikasi perbuatan itu berterusan. Jadi kalian sentiasa menggunakan akal. Itu dia cara lebih tepat. Ya. Perbezaan di antara duanya ialah hanya satu anzala, yang tadi ialah ja'ala. Tapi maknanya Allah nak memberi mesej kepada kita apa dia? Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran itu dan menurunkannya, ya, sebagai satu pembacaan dalam bahasa Arab supaya kamu semua menggunakan akal untuk memahami. Itu mesej yang kita boleh dapat daripada ayat ni. So setiap kelas saya akan cuba perkenalkan ayat-ayat yang tertentu supaya ayat itu membantu kita, ya, untuk memahami tujuan pembelajaran kita, ya. So bermakna kedua-dua ayat ni kalau kita tak tengok pun, ya, sepatutnya tuan-tuan dah boleh menghafal sebab kita dah tahu cerita, ya. Maknanya kalau saya tutup sini, saya pergi ke kita tak tengok tu, jadi tuan-tuan boleh menghafal ayatnya. Senang je, ya. Pertama sekali inna, kan, ya, sesungguhnya kami. Lepas tu yang kedua ialah kami telah menurunkannya, anzalnahu, kan, ya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu dalam keadaan macam mana? Satu pembacaan, iaitu Quranan. Pembacaan tu apakah rupa dia? Arabian. Kita boleh susun, ya, kita boleh susun kalimah tu, ya. Bukan takat itu kita boleh ingat, kita boleh nampak kalimah tu ejaan dia macam mana, huruf dia macam mana dalam minda kita. Seolah-olah kita membaca Al-Quran tu tapi kita membaca dalam minda kita, dalam hati kita, ya. Kemudian penutupnya Allah kata apa? Supaya kamu semua menggunakan akal untuk memahaminya. Bahasa Arab dia apa? La'allakum ta'qilun. Jadi Yusuf ayat 2, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Az-Zuhruf ayat ketiga, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Itu yang kita masukkan cara-cara kita menghafaz, ya, ayat Al-Quran. Maknanya bila kita menghafaz tu, kita kenal dan kita bawa makna tu sekali, ya. Itu sebagai pengenalan kepada sambungan kelas kita. So hari ini kita akan terus berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua sambungan daripada kumpulan yang pertama yang kita telah perkenalkan ialah kumpulan ismun, kata nama, ya. So hari ini kita akan mula memperkenalkan kata kerja, fi'lun. Jadi tadi ta'qilun tu adalah dalam kumpulan ni lah, ya, kumpulan fi'lun, kata kerja. Kemudian nanti kita akan memperkenalkan harfun, ya. Kita tengok masa ni kalau sempat kita habiskan harfun sekali, ya. Dan minggu depan kita akan pergi kepada kalimah, mulakan dengan fi'lun yang lebih terperinci, ya. So kita terus kepada slide mengenai memperkenalkan fi'lun. Yang ni, ya, fi'lun. Okey. So fi'lun adalah kalimah kata kerja, bermakna perbuatan, dan bila perbuatan dia mesti dikaitkan dengan dua elemen lain, ya. Dua elemen lain iaitu ni, bawa ke atas. Dia mesti ada elemen pelaku
dan mesti ada elemen masa. Ya, setiap kalimah bila kata je kalimah fi'lun, dia mesti ada orang yang melakukannya dan mesti ada berkaitan dengan masa. Ya, yang berbeza dengan ismun. Ismun dia tidak ada pelaku dan tidak ada masa. Okey. Okey. Okey, tak okey, kena tukar pada slideshow ya, slideshow mode. Okey, ya. Okey, itu dia. So, fi'lun terbagi kepada beberapa kumpulan pula. Ya, tadi kumpulan besarnya, kemudian fi'lun juga akan dipecah-pecahkan. Tadi kita pun dah mengenal kan, anzalna, lepas tu ta'qilun. Ada dua fi'lun yang berbeza. So, secara keseluruhannya, kita bagikan kalimah fi'lun kepada, pertama kita panggilkan madhi. Ya? Madhi ialah perfect tense, perbuatan yang telah selesai. Ya? Perbuatan atau perlakuan yang telah selesai, done already. Bila dah habis itu, habislah dia. Ya? Kemudian ada kumpulan yang dipanggil kumpulan amar dan nahi. Ya? Amar dan nahi. Amar ialah kumpulan di bahasa Inggeris, ya. Instruction, command maknanya menyuruh. Menyuruh dan mengarah. Termasuk juga memohon. Request tu ialah memohon. So kalau perbuatan menyuruh seseorang melakukan sesuatu, mengarahkan seseorang melakukan sesuatu, kemudian memohon seseorang melakukan sesuatu, dia dipanggilkan amar, ya. Lepas tu lawan daripada amar tu ada satu kumpulan lain, ya, kumpulan amar dan nahi dipanggil, ialah kumpulan melarang. Tadi menyuruh, yang ni melarang. So nahi ni adalah lawan kepada menyuruh. Ya, so biasanya amar dan nahi ni kita grupkan salah satu kumpulan, ya, sebab nanti kita akan belajar dalam aspek dipanggil i'rab, ya. So i'rab tu dia menunjukkan status kalimah tu dalam bentuk majzum. Ya, majzum. Hari ini dengar dulu, ya. Mungkin tak familiar kalimah-kalimah yang saya gunakan, tapi insya-Allah lama-lama kita makin lama makin apa tu selesa sebab kita banyak kali dengar, ya. So itu kumpulan yang kedua, amar dan nahi, ya. Kita dah buat recording tadi kan? Okey, Okey, dan kumpulan ketiga ialah mudhari'. Yang tu yang saya katakan tadi ialah apa? Ta'qilun dalam kumpulan ni lah. Bahasa Inggeris dipanggil imperfect tense. Maknanya imperfect apa makna? Belum selesai. Itu dia imperfect. Kalau perfect sudah selesai, imperfect belum selesai. Mana perbuatan tu berlaku dan berterusan berlaku. Dia tak habis lagi, ya. Secara terperincinya mudhari' itu kita boleh pecahkan kepada beberapa jenis fi'il mudhari'. Perbuatan itu kita boleh pecahkan kepada, ada perbuatan dalam fi'il mudhari' itu dalam bentuk, okey, saya akan ambilkan arrow sekali lagi, ya. Ada perbuatan itu sedang berlaku, yang ni. Itu mudhari'. Contohnya, saya sedang makan nasi. Itu mana itu mudhari' lah tu, ya. Kemudian mudhari' ada dalam bentuk belum berlaku tapi dia akan berlaku. Petang nanti saya akan makan nasi. Itu yang kedua. Ya. Juga mudhari'. Tidak berlaku lagi tetapi akan berlaku. Ya. Dan kumpulan ketiga, dia bukannya sedang, bukannya akan, dia tidak berlaku. Saya tak pernah pergi sekolah. Saya tak pergi ke sekolah. Itu kumpulan yang ketiga, ya. Juga mudhari'. So bentuk-bentuk tu nanti kita akan belajar bila kita masuk ke bahagian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tuan-tuan, dalam modul tu kita ada 3 minggu, ya, mudhari' saja. Kita akan melihat secara detail. Dan akhirnya ada satu kumpulan mudhari' juga, iaitu perbuatan tu bukannya sedang berlaku, bukannya akan berlaku,
bukannya tidak berlaku, tetapi ada orang lain nak menghendakkan kita melakukan perbuatan tu. Itu dipanggil kumpulan hendaklah berlaku. So bila dalam Al-Quran, bila Allah nak mengatalah hendaklah mereka melakukan sesuatu, dia masuk dalam kumpulan ni. Ya, juga fi'il mudhari'. Okey. Kalau tuan-tuan ada soalan boleh bertanya bila-bila ya. Boleh on saja mic, minta saya berhenti sekejap untuk pencerahan ya, dan penangan tidak mengapa ya. Okey, itu kumpulan fa'lun ya. So kita teruskan dengan contoh-contoh di dalam kalimah. Kita ambil yang paling senang dululah, iaitu Al-Fatihah lah ya. Sebelum kita belajar ke surah lain semua tu, pastikan kita mahir ya dengan Al-Fatihah. So kalimah yang pertama dalam kumpulan fa'lun di dalam Al-Fatihah ialah dalam ayat yang ke-5. Iyyaka na'budu ya. Apakah tanda di sini? So kalau tuan-tuan boleh dah mengenal ya, kita dah sebenarnya daripada contoh-contoh ta'kilun tadi kita dah boleh mengenal ya, iaitu dia bermula dengan pelaku dia. Na tu. Na tu ialah kami. Kamilah yang melakukan perbuatan ibadah tu sembah. Jadi kami sembah ya. So dalam konteks ini konteks fi'il mudhari' ya. So bila fi'il mudhari' kita menterjemahkan sebagai apa? Kami sentiasa sembah. Sebab perbuatan tu berterusan ya, berlaku. Okey. Itu yang pertama, dan yang keduanya ialah nasta'inu ya. Kalau tuan-tuan tengok lihat, nasta'inu dengan na'budu, dia konstruk dia lebih kurang sama ya. Dia ada tambahan sikit saja kepada ni, iaitu apa yang berlaku ialah juga bermula dengan nun kami ya, pelaku. Itulah tanda fi'il mudhari' ya. Dia punya kata kerja di mana? Yang hujung ni. Ya, hujung ni. Yang tadi nak budu, kata kerja dia yang ni. Na tu adalah pelaku. Kata kerja dia, sembah tu, yang ain badal. Yang ni pula, pelaku dia non, kami. Kata kerja dia ain ya non tu. Itu kata kerja yang bermaksud tolong. Ya. Tapi yang special sikit nasta'in ini, Allah nak menggunakan kalimah tu supaya dalam konteks yang tertentu. Jadi ada penambahan komponen sin dengan ta. Ni ada 2 huruf tambahan. So ada komponen macam ni di dalam kalimah Al-Quran, kita akan belajar nanti, yang ni dipanggilkan wazan ya. So kalau saya nak tandakan ke sini ya, saya tanda sim dengan ta ni, sini ialah ini adalah komponen ambil besarkanlah ya. Okey, komponen wazan ke-10 ya. So hari ini mungkin tuan-tuan tak tahu apa-apa lagi ya, tapi tak apa ya. Belajar pelan-pelan ya. So bila ada sim dengan ta di dalam kalimah Al-Quran, itu bermakna kalimah tu mengambil bentuk wazan ke-10. Non na'budu, dia tak ada sim dengan ta ya. So kalau komponen macam ni itu sebenarnya dia kita terang wazan sini ialah wazan 1. So wazan 1 dia simple je ya, dia simple je. Wazan ke-10 dia ada penambahan sim dengan ta tu. Nanti kita akan belajar kenapa ada sim dengan ta. So dalam konteks nasta'inu, sim dengan ta akan memberi impak meminta. Kami itu meminta kepada seorang untuk melakukan ain ya nun tu, untuk menolong kami tadi. Itulah impak kepada sim dengan ta tu. Ya, ambil balik arrow yang ni ya, sim dengan ta tu. So sim dengan ta dalam nasta'in itu yang beri makna minta tu. Sedangkan di na'budu ni tak ada kan? Dia tak ada sim dengan ta. Sebab apa? Tak sesuai gunakan sim dengan ta. Sebab kalau sim dengan ta, apa jadi dia? Nas ta'budu. Ya, dia jadi makna dia apa? Kami
meminta sembah. Tak jadi ya. Sebab tu kontrak tu kita akan memahami. Apabila kita mengenal komponen-komponen nanti, insya-Allah ya, dia akan membantu kita. So dalam konteks ini sebab kita nak minta dengan Allah ya, kita nak minta dengan Allah bantu kami. Jadi dia gunakan komponen sim dengan ta tu ialah komponen wazan yang ke-10. Okey, ya. So kita ambil contoh seterusnya ialah yang ketiga, kalimah fi'lun di dalam Al-Fatihah ialah an'amta. So kalau tuan-tuan boleh ingat balik anzalna tadi kan, pattern dia kan sama, ya. Apakah pattern dia? Okey, iaitu dia bermula dengan kata kerja an'ama, asal dia an'ama ya. Okey, kemudian ditambahkan dengan komponen fa'il ta. Ta tu ada pelaku kepada perbuatan, itu kamu. Ta ialah kamu, an'ama maknanya beri nikmat. So ini membentuk kalimah dalam bentuk kita panggil fi'il madhi ya, ataupun kalau nak sebut fi'lun pun boleh ya, fi'lun madhi. Maknanya perbuatan yang telah selesai. So bila kita menterjemahnya, kenalah gunakan masa telah. Ya. So apakah kalau kita berikan makna kepada apa tu? An'amta, ta ni ialah engkau. Ya, pelaku dia lah engkau. Jangan lupa masa telah. Itu komponen masa. Dan an'ama maknanya beri nikmat. Nikmat. Ya. So bila kita mengenal nanti tuan-tuan puan-puan, sebenarnya kita boleh menterjemahkan ya satu-satu kalimah tu. Ya. Bukan itu saja, kita boleh membezakan satu kalimah dengan lain. Na'budu dengan nasta'inu fi'il mudhari', sedangkan yang ini adalah fi'lun madhi ya, yang telah jadi. Makna dia engkau telah beri nikmat. Okey. Ya. Kalau saya nak tunjukkan balik fa'il kepada apa tu fi'il mudhari' yang tadi ialah depan. Di mana? Yang ni. Kan? Ya, dia ni. Ya. Sedangkan fa'il kepada fi'il madhi apa? Selepas. Dia di belakang ya. Okey. Okey. Dan kita ambil yang contoh yang keempat. Di dalam Al-Fatihah ada berapa? Ada 4 saja kalimah fi'lun. Ya, kita buat latihan hari tu kan ya. Ujian preliminary ujian tu ya. Kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Ada soalan berapakah jumlah kumpulan kalimah fi'lun? So hari ini terjawablah ya. Iaitu ada 4 saja. Yang last sekali ialah ihdina. Ya. Ihdina ni adalah fi'il amar. Ya, fi'il amar. Okey, sebenarnya ihdina ni adalah gabungan 2 kalimah. Ya. Saya pecah apa? Okey. Mana dia sini ya. So, komponen yang pertama ialah ihdi. Ini dia. Itu kata kerja fi'il amar. Maknanya tunjukkanlah. Itu ide tu. Tunjukkanlah fi'il amarnya. So dalam kalimah yang sama Allah masukkan objeknya sekali. Ya. Objeknya sekali ialah na. Okey. Ya ni. So na di sini adalah objek ya, jangan kita silap ya, sebab dalam anzalna tadi na tu subjek, pelaku ya, sedangkan di sini na ni adalah objek. Tunjukkanlah kami, jadi kami adalah menjadi objek kepada kalimah itu ya. Persoalannya di manakah subjek dia, fa'il dia. Ya. So di sini fa'il dia tersembunyi ya. Fa'ilnya ialah Allah. Jadi kita kata Allah tunjukkanlah kami. Jadi subjeknya di dalam kalimah fi'il amar, kita akan lihat kadang-kadang kita boleh nampak fa'ilnya, kadang-kadang kita tidak nampak fa'ilnya. Dalam konteks ini fa'ilnya tersembunyi ya. Jadi yang kita nampak na tu objeknya. Objek tu bahasa Arab dipanggil maf'ulun bih.
Ya, so dia adalah gabungan dua kalimah. Ihdina ni adalah fi'il amar, ya. So kalau saya nak labelkan kat sini, ya, fi'il boleh ditulis dengan fi apostrophe il, ataupun kita boleh gunakan original bahasa Arab dia fi'lun. Ya. Dan amar, ya. Kita amar, kita boleh gunakan a sebagai sebagai hamzah qata', ya, amar, ya. Fi'lun amar. Fi'lun amar apa dia? Dalam konteks ni, ingat tadi kita fi'il amar kita ada apa? Suruhan, arahan dan memohon. So dalam konteks ni ialah konteks yang ketiga tu, iaitu memohon. Berdoa semua tu kan, itu semua masuk dalam fi'il amar lah. Ya. So nanti kalau kita ada masa nanti kita bila kita ambil contoh, ambil ayat doa kan, semua fi'il amar tu. Okey. So ini beberapa contoh kalimah fi'lun dalam Al-Fatihah, ya. Ada apa-apa soalan? Okey, kita kalau kita tengok senarai ni ada lebih kurang 8, ya, 8. Okey. Tak ada soalan, ya. Okey, kalau tak ada soalan kita teruskan. Okey, ya, berapakah kalimah fi'lun di dalam surah Al-Fatihah? Jawab dia ada 4 sahaja, ya. Okey. Yang ini, okey, so kita terangkan secara lebih jelas, iaitu na'budu tadi adalah fi'il mudhari', nasta'inu adalah fi'il mudhari' juga, ihdina adalah fi'il amar, an'amta adalah fi'il madhi, ya. Dan kita boleh beri makna dia. Na itu ialah kami, ya, na adalah kami, ain badatu sembah. Dalam konteks fi'il mudhari' kita beri makna kami sentiasa menyembah ataupun kami sentiasa sembah. Nasta'in ni pun sama juga, dia pun fi'il mudhari', so mesti ada sentiasa. Cuma beza sini ada komponen sim dengan ta yang membawa erti minta, ya. So ain yang nun tu ialah pertolongan, jadi makna dia kami sentiasa minta pertolongan, ya. Bermakna penghayatan kita dalam Al-Quran ni, kita akan sentiasa meletakkan diri kita meminta kepada Allah, ya, sama ada untuk menyelesaikan apa permasalahan kita ataupun kita minta kebaikan daripada Allah, ya. So ikrar kita kata, ya Allah, hanya Engkau saja yang kami sentiasa minta pertolongan. Apa implikasi dia dalam hidup kita? Ya. Ya. Tuan-tuan kalau sakit, apa tuan-tuan buat? Ya, biasanya kita pergi jumpa doktor saja, betul tak? Ya. Tetapi kalau jumpa doktor dan niat dalam hati, doktor ni adalah usaha. Tetapi yang menyembuhkannya bukan doktor. Yang menyentuhnya adalah Allah. Itu baru betul. Baru kita apply nasta'inu. Ya. Kalau kita sakit saja, kita ingatkan Panadol. Ataupun kita sakit, kita pergi jumpa doktor, tak ingat langsung Allah. Itu kena semak balik. Jadi yang kita baca setiap hari nasta'in itu kita tak apply pun dalam kehidupan kita. Ini yang dimaksudkan kita nak memahami. Kita dah berikrar tadi, kita kata ya Allah, hanya Kau saja kami minta tolong. Kami tak minta tolong dengan orang lain kan. Tetapi bila kes sakit, kita pergi jumpa doktor, tak ingat pun pasal Allah. Ya, so prosesnya yang sepatutnya macam bila sakit saja kita ingat Allah dulu. Ya Allah, tunjukkan jalan kepada aku macam mana aku nak menyembuhkan penyakit ini. Dan Allah ilhamkan ke kita, jumpa doktor yang biasa kita jumpa. Itu baru betul proses dia. Ya. Dan Allah akan bantu dengan cara kita mengambil usaha tadi, Allah akan sembuhkan penyakit itu. Mana yang menyembuhkan itu siapa? Allah, bukannya doktor tadi. Ya. Sebab banyak kes yang doktor tak boleh sembuh. Yang sembuh akhirnya ialah Allah. Itu yang dimasukkan macam mana kita nak memahami Al-Quran dan menghayati dalam kehidupan kita.
Okey. Seterusnya idina ialah fi'il amar. Id tadi komponen yang pertama tu maknanya tunjukkanlah. Itu komponen fi'il amar, dan kami tu ialah apa? Objeknya. Kita minta Allah tunjukkan kita kan. Jadi kita tu jadi objek lah. Kami. Ya. Dan akhirnya an'amta dalam ayat ke-7, ya, an'ama asalnya an'ama bila dia bergabung dengan ta, so mim tu digugurkan, ya. Dan sebenarnya Melayu kita kalau dah biasa nanti kita akan dapati banyak perkataan Melayu daripada Arab pun non ain mim kan, clue pun dah ada kat situ yang bersangkut paut dengan nikmat. So bila dalam bentuk kata kerja maknanya beri nikmat. Tak susah pun mengenal kan. So siapakah yang beri nikmat tu? Ialah fa'il dia yang di belakang tu lah. Kan ya? Fa'il dia ialah apa? Yang ni. Ta tu. Ta apa tu? Daripada anta. Ya. So dhamir fa'il di dalam kalimah Al-Quran dia merujuk kepada dhamir anta, kemudian ambil ta saja. Dia shortcut dia. Ya. Ta adalah untuk anta. Ya, nanti kita akan jumpa kalau tum adalah untuk antum. Ya, macam tu. Jadi tak adalah engkau seorang lelaki, ya. Bukan bermakna Allah tu lelaki, ya, tetapi Allah tak boleh gunakan fi'il dhamir muannas, tak boleh, ya. So dia kena gunakan isim dhamir ataupun kata ganti nama lelaki anta, dan di dalam kalimah dituliskan hanya dengan ta saja. Setiap kali kita jumpa ta di belakang tu kita tahulah maknanya engkau, ya, engkau seorang lelaki. Jadi mana dia engkau, jadi fa'il dia telah beri nikmat tu ialah dia punya kata kerjanya. Okey. Okey, ambil kotak dulu. Ya. Telah ni apa dia? Komponen masa dia. Ya, ni komponen masa dia. Lepas tu beri nikmat tu komponen kata kerja. So dia mesti ada tiga komponen, ya. Pelaku engkau, telah ialah komponen masa, lepas tu kata kerja dia beri nikmat. Itulah karakter fi'il madhi, ya. Kadang-kadang ada satu tambahan komponen lain iaitu apa? Objek. So dalam konteks an'amta ni tak ada objek dia lah. Dia hanya ada pelaku, masa dan kata kerja dia saja. Okey. So kita clearkan ni dulu, ya. Kita terus ke slide seterusnya. Okey. Kita buat quiz sikit ya. Quiz latihan. Okey. Buka surah Al-Kafirun dan dapatkan contoh-contoh, sebab kita dah belajar tadi fi'il madhi, fi'il mudhari'. Fi'il ini belum detail lagi, ya. Ini cuma kata gambaran baru belajar nak mengenal, ya. So sekarang saya bukakan Al-Kafirun. Ya, Al-Kafirun adalah surah yang ke-109, ya. 109. Okey. Okey. Cukup besar kan, ya. Boleh nampak. Okey. Tadi apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari', ya. Balik kepada slide tadi. Yang ni, ya. Kita nak cuba mengenal, ya. Latihan dia apa? Ini latihan kelas, ya. Tuan-tuan kena buat, ya. Saya akan panggil nama, ya. Buka Al-Kafirun, dapatkan contoh-contoh, ya. Maknanya apakah kalimah di dalam Kafirun tu yang tuan rasa dia fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' dan fi'il amar, ya. So dalam senarai ini saya mulakan daripada atas lah, ya. Yang paling atas lah, saudara Audi kita lah, ya. So Audi kita jawab nombor 1, ya, iaitu fi'il madhi. Dalam kelas tuan-tuan jangan risau, ya. Betul dan salah jangan. Kalau salah betul lah, kalau betul bagus, tapi jangan, kalau salah jangan rasa rendah diri sebab kita belajar, ya. Kita sama-sama belajar. Okey, saudara Adi, cuba kongsi dengan kelas mana agaknya fi'il
Madhi, lepas tu dia ada suruh terangkan ya. Kita belajar menerangkan sekali. Ya. Jadi saya akan tandakan bila saudara jawab tu saya akan tandakan dia. Okey. Madi tu Banyak-banyak perkataan ni, kalimah ni mana agaknya fi'il madhi ya. A'budu tu A'budu. Bukan. Yang mana? Yang la a'budu. A'budu ya. Okey, a'budu bukan fi'il madhi. Ta'budu. Ta'budu. Okey, ingat tak fi'il madhi tanda dia? Fa'il dia di belakang. Okey. Ingat balik ya. Tadi fa'an amta. Ta belakang kan. So jadi kalau untuk kalimah lain pun sama. Fa'il dia ke belakang. Domain dia belakang. Kata kerja dulu dan barulah domain. Itu dia punya. Abadtum. Betul. Ya ni ya. Abadtum. Itulah fi'il madhi ya. Sebab tu kita kena buat latihan ya. Sebab kadang-kadang kita kalau tak buat latihan, kita rasa kita dah faham ya. Tapi bila masuk je Quran kita tak tahu tu. Ya. Okey, di manakah kata kerja dia? Abadah. Tu asal dia. Ya, abadah, kemudian fa'il dia tum. Ya, fa'il kepada kata kerja fi'il madhi di belakang. Tum ialah kamu semua. Abadah tu ialah sembah. Jadi apa agak makna dia? Kamu tum ialah kamu. Kamu semua. Okey, ramai. Lepas tu abadah, sembah. Dalam bentuk madhi dia ada telah. Jadi kamu semua telah sembah. Kamu semua telah sembah. Itu makna dia ya. Okey. Dan kita di nombor 2 dalam senarai ialah Rashid. Rashid Askar ya. Okey, saya tengok dia punya mikrofon pun dah on dah ya. Okey, soalan dia apa? Yang tu yang kedua ialah fi'il mudhari ya, nombor 2. Ya, fi'il mudhari kita clearkan drawing tu. Ya. Dapatkan contoh-contoh kalimah fi'il mudhari serta terangkan tanda-tandanya. So bukan kita setakat nak mengenalnya, kita kena belajar menerangkan ya. So balik pada ayat tadi, okey. Saudara Rashid ni kat mana ya? Terendah. Okey, boleh ya, jangan segan ya, kita sama-sama belajar. Dia tak connect audio ke? Tengok mikrofon dia dah on. Okey ya. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kelas ni kita cuba sebaiknya untuk berinteraksi ya, supaya kita belajar tu lebih berkesan ya. So bila saya minta tuan-tuan tu menjawab soalan tu ya, jadi seloknya ambil bahagian ya. Jangan tak respon ya. Jadi kita daripada situ kita akan dapat ya penilaian tahap kita macam mana ya. Boleh, Saudara Rashid tak dapat ni? Okey, kalau tak boleh kita panggil Saudari Akilah ni ya. Mungkin puan agaknya Akilah. Ya, saya. Boleh cuba cuba cari contoh-contoh fi'il mudhari dan cuba terangkan ya. Mana-mana kalimah tu kalau puan rasa fi'il mudhari terangkan sekali. Doktor, sorry doktor. Tadi mic saya tak ada doktor. Boleh? Nanti kejap ya, saya tak apa dengar. Nanti adakah saya punya ni? Saya cuba jawab. Saya kena besarkan mikrofon speaker. Okey.
volume. Okey, sekali lagi. Saya cuba jawab Jawapan dia untuk fi'il mudhari' ta'budun. Yang pertama a'budu ya. Okey, a'budu betul. Okey, cuba terangkan kenapa puan kata yang ni kalimah fi'il mudhari'. Sebab dia menunjukkan kata present tense. Semula? Dia menunjukkan maksud dia sedang berlaku. Bukan, tanda dia dulu. Tanda. Kata dia Apakah tanda dia fi'il mudhari'? alif. Hamzah qata' ya. Hamzah. Hamzah qata' tu ialah pelaku dia. Hamzah qata' ni siapa ya pelaku ni? Tadi kita jumpa dalam Fatihah, itu kami ya. Okey, kalau hamzah qata' adalah aku. Oh, aku. Hamzah qata' aku ya. So bermakna tiap-tiap kali kita jumpa fi'il mudhari', kalau dia mula dengan hamzah qata' tu bermakna akulah. Okey, kata kerja dia yang mana? Abada, abudu. Ibadah ni lah ya. Yang ni. Ini okey, ibadah makna dia apa? Sembah. Sembah, okey. Dalam konteks fi'il mudhari' dia ada sentiasa ya. Jadi beri makna dia. Aku Sentiasa menyembah. Aku sentiasa menyembah. Betul ya. Jadi la a'budu bermakna tidaklah. La ni nanti kita akan belajar, ini kumpulan harfun ya. Dia panggil harfun nafiah. Harfun menidakkan. Bermakna tidaklah. Jadi tidaklah aku sentiasa sembah. Ya, tidaklah aku sentiasa. Maknanya aku tak pernah sembah. Tu. Ya, la a'budu maknanya tidaklah aku sentiasa sembah. Okey, cuba beri kalimah yang kedua yang agak-agaknya dia fi'il mudhari'. Puan sama, Puan Akilah. Okey doktor, saya cuba pula. Ta'budu. Ta'buduna ya. Ya. Yang ni ya. Okey, saya ambil kotak dia semula. Okey, ta'buduna. Okey, betul. Okey, cuba terangkan kenapa puan kata ini, apakah tanda-tanda dia? Apakah tanda-tanda ta'buduna tu fi'il mudhari'? Tanda dia ta. Ada huruf ta. Apa dia ta tu? Ta tu menunjukkan saya. Pelaku. Aku. Pelaku apa dia? Aku. Orang yang melakukan perbuatan tu. Okey, tadi hamzah qata' aku, kalau ta siapa agaknya? Ta ialah kamu ya. Kamu. Okey, dan yang ini kamu dia ada berpasangan dengan waw nun di hujung, maknanya kamu yang ramai. Jadi bukan kamu seorang lah ya. Sebab di sini kamu semua. Okey. Kata kerja dia yang mana? Abada doktor. Sama dengan yang tadi ya. Ibadah tu sini pun samalah. Inilah kata kerja dia yang memberi arti sembah. Ya. Okey. So sekarang kita dah kenal ta ni ialah kamu semua dengan waw nun ya, dia sekali. Dan ibadah ialah sembah, jadi makna dia apa? Sentiasa menyembah. Kamu semua sentiasa sembah. Apa yang kamu sentiasa sembah tu? Allah ayat ni mengatakan apa? La a'budu ma ta'budu. Ma ni makna dia apa ya? Jadi la a'budu, tidaklah aku sembah ma apa ta'buduna, kamu semua sembah. Nampak ya? So bila kita mengenal, kita sebenarnya dah boleh menterjemahkan ayat tu. Ya, tidaklah aku
sembah, ya, apa yang kamu sembah. Walaupun kita tak sebut sentiasa tu, tapi perbuatan tu ialah berlaku pada masa tu, ya, dan berterusan macam tu. Itu pada contoh dua kalimah fi'il mudhari', ya. Okey, kita jemput yang ketiga pula. Terima kasih ya Puan Aqilah. Yang ketiga, nama di sini saya tengok KHU, tak tahu nama dia sebenar apa dia. Ada ya. Ada saya. Kuzaimi. ya. Nama sebenar siapa? Kuzaimi. Khuzaimi. Ya doktor. Okey, tak apa. Okey. Sambung fi'il mudhari'. Ada tak lagi contoh-contoh fi'il mudhari' yang lain yang kita dah pelan-pelan belajar mengenal tadi? Okey, tanda dia apa? Dia bermula dengan fa'il, ya, huruf fa'il. Berlaku, lepas tu barulah kata kerja. Kejap doktor saya tengah cari jap. Okey. Okey, untuk pengetahuan tuan ya, fa'il kepada fi'il mudhari' ada 4 saja ya, iaitu hamzah qata'. Macam ni, sorry ambilkan arrow lah ya. Hamzah qata' macam ni rupa dia. Kemudian ta ataupun na, kami, ataupun ya. Itu je 4. Ya, kalau kita nak ingat senang je. Hamzah qata', nun, ta, ya. Ya, hamzah qata', nun, ta, ya. Kita jumpa hamzah qata' dah jumpa, ta dah jumpa. Ya. So kalau kita jumpa dia bermula dengan na, macam dalam kalimah Fatihah tu, na'budu, itu pun fi'il mudhari', dan akhir sekali ialah ya. Ustaz, saya cuba Okey. ayat ketiga. Betul. Bidu ma. Yang mana satu? Ayat Ketiga. Kalimah mana? Abiduna. Okey, abiduna ya. Abiduna yang ni di mana fa'il dia? Antum. Antum. Oh, sini antum ni ya. Tapi antum tu bukan dalam kalimah tu ya. Dia mesti dalam kalimah tu. Okey. So biduna bukannya fi'il mudhari' ya. Dia mesti kat depan ni ya. Kalau dia fi'il mudhari', dia mesti dekat depan. Huruf pertama di situ. Okey. Ustaz, ayat yang sama abidu. Abudu. A'budu, betul. Sebab dia sama dengan ni tadi. Kan? Itu kalimah yang sama tu. Ya. Okey. Dan sebenarnya abudu ni digunakan 3 kali di dalam. Ni pun samalah, kalimah yang sama. Bermakna aku sembah. Ya. Bermakna aku sembah tu. Semua tu fi'il mudhari' tu. Maksudnya ada ayat yang ujung dan ada yang awal jugalah. Macam mana? Dia punya ayat je ni. Maksudnya ada yang ujung, dia duduk di ujung dan di awal jugalah. Tak berterang dia cakap apa dia. Sepatutnya apa? Kita berikan fa'il yang berada di depan dan berada di belakang, kita akan memilih nombor notat. Ya. Jadi mungkin kita akan menentukan perbezaan itu pada yang ujung dan belakang lah. Ya. So kita apabila fa'il itu di hadapan, dia itulah tanda dia fi'il mudhari'. Ya, yang ni tadi tengok. Ini fa'il dia
Ini fa'il dia, dia kalimah sama pun, ya. Yang ni pun sama di depan. Itulah fi'il mudhari'. Ya. Okey. Kalau fi'il madhi dia belakang. Ni dia tum selepas abada. Ya, abada ni kata kerja dia, kemudian baru ada tum. Itu adalah, yang ni adalah fi'il madhi. Okey, boleh? Okey, boleh Ustaz. Alright. Cuba. Okey ya. Okey. So abud adalah ayat kelima tu, abud saya dah beritahu dia juga fi'il mudhari' ya. Dia fi'il mudhari'. So yang ni kita padamkan sebab dia bukan okey, batu ni kita ambil warna lain lah ya, warna hijau lah. Okey. So yang ni adalah draw. Yang ni adalah fi'il madhi. Ya. So a'budu adalah dengan ta'budu adalah fi'il mudhari'. Yang ni. Yang merah, kotak merah tu ialah fi'il. Saya padamkan ni. Ya. Kotak merah tu ialah fi'il mudhari' dan kotak hijau tu adalah fi'il madhi ya. So ini kita bukannya fi'il mudhari'. So ada 4 ya fi'il mudhari'. Okey. Perhatikan semua fi'il mudhari' dia fa'il dia bermula hamzah qata' dan ta. Dua-dua tu di hadapan. Cuma beza sekarang ni a'budu dengan ta'buduna ialah ta'buduna dia ada penambahan waw nun ya di belakang dia. Waw nun tu menunjukkan fa'il tu yang ramai. Jadi kamu semua. Sedangkan a'budu aku tak ada penambahan ya, sebab aku memang tak boleh ditambah sebab aku memang seorang. So kalau ada kalimah hamzah qata' memang tidak ada. Ya, tidak ada aku ramai. Ya, kalau aku ramai dia gunakan apa? Na lah, kami ya. Dia tak gunakan hamzah qata'. Okey. Dan fi'il amar ya, dan yang seterusnya ialah fi'il amar. Okey, saya clearkan drawing dulu. Fi'il amar serta terangkan tanda-tandanya. Okey. Tak apa ya, ini cuma mengenal je sebab kita belum belajar betul-betul lagi apakah contoh tanda-tanda kepada fi'il amar. Ini hanya untuk latihan saja ya. Saudara Rashid tadi dah boleh jawab ke? Ataupun dia punya mikrofon tak boleh? Boleh. Assalamualaikum kata boleh. Tadi saya dah jawab dah pakai telefon Akilah tadi. Okey. Saya faham. Kadang tapi kalau mikrofon boleh jawab dalam chat box ya? Ada. Chat box Ini chat box yang tulis ini boleh jawab apakah agaknya kalimah dia? Kalau untuk fi'il amar. Amar. Sekarang soalan saya amar ya. Amar ialah kata apa? Kata suruhan ya. Banyak kalimah yang ada dalam al-kafirun ni ya, sebab saya percaya tuan-tuan dan puan-puan dah banyak kali kan baca kan. Ya. Mana agaknya kalimah fi'il amar? Wala antum ya doktor. Wala antum ya, wala antum. Saya tandakan wala antum yang ni ya. Yang ni ya. Okey. Okey, kenapa kita tuan kata ini fi'il amar? Teka sajalah ya, tak tahu ya. Itulah. Okey, tak apa ya. So kita belajar ya. Saya teruskan beri jawapan ya. Jawapan dia yang ni. Qul. Itu satu saja yang fi'il amar. Cara kita nak mengenal fi'il amar, kita akan tengok huruf yang terakhirnya disukunkan. Itu tanda dia. Huruf yang terakhir itu lam tu disukunkan. Maknanya fi'il amar ni kata suruh lah doktor.
Apa dia? Fi'il Dia, amar? dia lebih kurang macam kata suruh kan? Fi'il amar. Betul lah. Fi'il amar maknanya menyuruh. Okey. So maknanya bila menyuruh, makna kepada perkataan tu mesti dalam bentuk menyuruh. Qul makna apa? Katakanlah. Kan? Sebab itulah dia fi'il amar. Sebab makna dia mesti selari dengan jenis dia, iaitu katakanlah. Allah kata apa? Beritahu Nabi kita, qul ya ayyuhal kafir. Katakanlah kepada orang-orang kafir tu, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma. Saya akan ambil ini pakai tukar ni. Ya. Nabi, Allah suruh arahkan Nabi berkata kepada orang kafir, al-kafirun ni, ya, la a'budu, tidaklah aku sembah ma apa ta'budun yang kamu sembah. Ya, lepas tu sambung dia, wala wa mana dia, dan la tidaklah antum kamu semua abiduna orang-orang yang menyembah. Yang ni ialah kata nama, ya. Dia bukannya fa'ilun. Ini adalah kata isim, yang dipanggilkan isim fa'il, ya. Tidaklah kamu semua orang yang menyembah ma apa a'bud aku sembah. Wala, dan tidaklah ana ialah aku, tidaklah aku abidun penyembah ma apa abadtum yang kamu semua telah sembah. Wala, dan tidaklah antum kamu semua abiduna penyembah-penyembah ma apa yang a'budu aku sembah. Lakum bagi kamu, dinukum agama kamu, waliya dan bagi aku, dini agama aku. Ya, itu bila kita kenal kalimah tu sebenarnya nanti insya-Allah kita boleh menterjemahkan, ya. Okey, itu adalah fi'il amar iaitu qul. Ya, apa tanda qul tadi ialah huruf yang terakhir itu disukunkan. Ya. Okey, saya ambil yang ni, apa dia? Lam. Baik. Ini tanda sukun dia. Ya, disukunkan. Jadi kita akan lihat nanti banyak dalam Quran apabila Allah nak menggunakan dalam bentuk fi'il amar, maka huruf terakhirnya disukunkan dengan syarat amar tu kepada seorang. Ya, kalau amar tu perintah tu kepada yang ramai, dia akan ada perubahan sikit nanti, ya. Kita akan tengok. Okey. So kita selesaikan sini. Kita balik kepada slide tadi, iaitu di sini, ya. So latihan dah pukul apa? 4.10. 4.10 kita patut patut berhentilah, ya. Maknanya harfun kita akan sambung minggu depan, ya. So kita tengok lepas ni ada apa? Okey, masuk slideshow. Okey, ini kuis tadi. Okey, ini jawapan dia ada kat sini, ya. Selepas latihan tu sebenarnya kita dah sediakan jawapan pun. Cuba tengok. Ni dia. Qul ni adalah fi'il amar yang hitam tu. A'budu ada 3 kali, iaitu adalah fi'il mudhari'. Kemudian ta'buduna ni pun fi'il mudhari' yang jamak, ya. Dan ta'budu digunakan 2 kali pun, ya. Ta'budu ni adalah fi'il mudhari' yang jamak sebab ada waw nun, ya. Di akhir tu ada waw nun tu, dia menjamakkan fa'il ta tu. Okey. Dan fi'il madhi ada 1 saja, abadtum, ya. Abad yang merah tu ada fi'il madhi, ya. So bermakna kalimah-kalimah lain tu yang warna apa? Yang warna purple tu boleh jadi harfun dan boleh jadi ismun. Ya, sebab soalan kita latihan kita hanya fi'il mudhari', ya. Yang purple tu ada yang ismun dan ada yang
kalimah harfun. Sebab kita kata kalimah ada tiga kumpulan je. Ismun, harfun, fi'lun. Okey. Okey. Doktor, So, kalau yang tadi doktor, ah, just mungkin yang ayat sebelum tadi. okey. Mungkin yang pelajaran kita sebelum ni kot. Ada alif lam tu, yang ni kita kira alif lam makrifah ke ni? Lam mana? Al-kafirun. Mula? Yang alif lam, ada alif lam. Al-kafirun. Yang ni alif lam makrifah. Al-kafirun. Itu alif lam ta'rifah kata. So kalau alif lam ta'rifah, kita tahulah kalimah tu adalah isim makrifah. Kita belajar minggu lepas kan. So dalam konteks ni kalimah yang ada isim makrifah ada berapa? Yang kita belajar last week, ya, iaitu isim makrifah yang ada alif lam ta'rifah al-kafirun lah. Isim nakirah abidun, ya. Abidun, ayat yang keempat. Wala ana abidum ma. Abidum ma tu, abidun tu isim nakirah lah tu. Okey. So nanti kita akan, bila kita masuk minggu, sebab tiap-tiap kumpulan tu kita akan ada beberapa minggu lagi. Kita akan belajar yang lebih detail lagi, ya. Fi'il madhi kita akan belajar 3 minggu, mudhari' mungkin 4 minggu agaknya. Lepas tu amal dengan nahi tu 3 minggu. Nak menghabiskan fi'il saja. Lepas tu kita akan masuk ismun. Ismun kita rasanya ada dalam 3 minggu juga. Ya, 3 minggu tu termasuk latihan dalam kelas lah. Lepas tu baru masuk ke bahagian harfun, ya, harfun. So untuk menghabiskan kalimah ni dia lebih kurang dalam 17 minggu juga. 17 minggu, ya. Okey, so hari ini kita sudahi di sini dulu, ya, sebab dan minggu depan, okey, ya, minggu depan kita buat waktu yang sama, ya, 2:30. Sebab saya pagi tu ada mesyuarat pula dekat universiti. Saya kena pergi universiti untuk mesyuarat pukul 10 pagi, jadi kita buat petang macam biasa. Untuk minggu depan selepas pada tu kita buat biasa pukul 10 pagi. Melainkan kalau ada hal tu kita akan beritahulah, insya-Allah, ya. Okey. Ada apa-apa soalan sebelum kita tutup? Siapa di sini? Puan Raudah, Puan Zawiyah, semua okey, ya? Ustaz, mungkin last lah kot, ringkas, sebab tadi saya ada yang tak berapa tangkap sikit. Pertama berkenaan dengan modorek tadi ni, modorek. Modorek. Untuk kenal pasti modorek ni Ustaz kata perlu ada di awalnya hamzah khotok, ta, nun dan ya. Ya. Kalau mardi tadi apa Ustaz di hujung ni? Kita dah tengok di hujung. Semula? Nak kenal Kalau pasti. madhi. Madhi Madhi pelaku dia di hujung. di hujung. Contoh yang kita dah jumpa ialah satu ta. Lepas tu tum. Na, kan? Na dalam ayat Yusuf dengan Nur. So hari ni kita kenal pelaku kepada fi'il mudhari' apa? Na, ta dengan tum. Ya, nanti kita akan jumpa lagi banyak. Dia semua sekali ada 14. Okey. Dipanggilkan isim dhamir, ya. Isim dhamir itu ialah pelaku kepada fi'il mudhari' bergantung kepada siapa ke pelaku tu. So dalam konteks yang kita jumpa hari ini, siapa pelaku tu? Na ialah kami, ta ialah engkau seorang lelaki, tum ialah kamu semua orang lelaki. Ya. So nanti bila kita masuk bahagian fi'il madhi, nanti kita akan tengok semua senarai 14 tu. Okay. Ada ti pun ada untuk kamu perempuan,
Kalau tadi tum, kamu semua lelaki. Kalau kamu semua perempuan ialah tunna. Kan? Itu semua di belakang tu. Untuk fi'il madhi ya. Kalau amar ni tadi ada huruf yang perlu kami kena pasti. Okey, amar cara nak mengenalnya ialah huruf yang terakhir tu dimatikan ya. Macam qul tadi kan. Qul huwallahu ahad. Lam tu disukunkan ya. Kadang-kadang dalam kalimah tu nanti kita akan lihat ada kalimah tu disukunkan tapi dia digugurkan. Sebagai contoh ihdina ya. Ihdina ni nampak. Ihdi ni ada sebenarnya kalimah selepas dal tu ada kalimah ya. So, apa berlaku dalam ni? Ya tu sebab dia disukunkan nak menjadikan amal. Sebab dia huruf lemah. Ya ni termasuk huruf lemah. Ya, huruf lemah bila dia sukun dia gugur. Dia tak tulis dalam tulisan tu. Tapi lam tadi bukan huruf lemah ya, sebab tu dia ada. So yang bukan huruf lemah kita nampak mati dia. Tapi kalau huruf lemah sama ada dia alif ataupun waw ataupun ya, kalau dia disukunkan dia akan gugur. Tak dituliskan dalam kalimah tu. Itu cara mengenallah nanti. Huruf mat yang juga dia berfungsi sebagai huruf ilah. So dia ada dua fungsi alif waw ya ni. Dalam tajwid dia huruf mat memanjangkan bunyi huruf sebelumnya dan pada masa sama dia sendiri itu adalah huruf lemah. So apa jadi huruf lemah? Dalam pembentukan kalimah dia berubah. Dan kadang-kadang dia gugurkan. Sebab dia disukun dia gugur. Itu karakter huruf lemah. Bahasa Arab dia panggil ilah, huruf ilah. Ilah tu makna dia lemah. Kalau yang bukan lemah ni dipanggil sahihah. Yang kuat kan. Huruf sahihah dia tak berubah. Dan dia tidak akan hilang. Okey, peserta yang lain okey. Puan Zawiyah. Boleh? Okey, kalau tak ada soalan saya tutup dulu dan saya akan pass balik sesi ini pada Tuan Syarhan untuk menutup ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Saya serah balik kepada Tuan Syarhan kita untuk menutup ya sesi kita kali ini insya-Allah. Terima kasih pada Yang Bahagia Dr. Haji Kamal Abdul Razak di atas pimpinan kelas kita pada hari ini. Jadi pada semua tahniah saya ucapkan pada semua karyawan YBK yang turut serta pada hari ini. Saya yakin pada hari ini yang kita nak sebenarnya. Kita nak ada sesi komunikasi dua hala. Tak perlu malu dalam kita belajar ini. Belajar dan terus belajar. Saya setuju dengan apa yang dimaklumkan oleh Yang Bahagia Dr. sebentar tadi. Tak perlu malu dalam kelas ini sebab inilah ruang peluang kita ada. Dan ini juga yang ada pun kita-kita je. Saya suka pakai ayat ni, kita-kita je. Tak ada orang lain. Jadi apa... ni bahasa Al-Quran, tak perlu kita malu. Saya tadi bincang awal dengan doktor. Saya kata sedikit lewat untuk umur saya lah. Kalau yang sahabat muda mungkin betul lah. Kalau saya ni dekat 40 ni rasa macam dah rugi. Dah hujung ni baru tahu macam ni kan. Jadi saya setuju dengan doktor kata tadi. Mungkin lepas ini kita boleh terapkan. Kenapa modul ni patutnya pada anak-anak sekolah kita dah terapkan. Macam contoh belajar English. Saya setuju doktor cakap tadi tu. Orang baca English je dia terus kat otak dia terus translate kan. Jadi sama juga Al-Quran. Sepatutnya kita baca Quran ni patutnya terus otak kita ni translate. Sepatutnya. Tapi kenapa benda tak diamalkan? Jadi inilah peluangnya kita sebagai selepas ini mungkin jadi di antara kita ni mungkin jadi tenaga pengajar, Coach Rashid ke, Coach Akilah ke, siapa lagi, Coach Zawiyah ke lepas ni. Yang boleh amalkan benda ini, boleh ajar anak-anak ataupun adik-adik kat asrama amalkan benda ni insya-Allah. Inilah antara tujuan kita sebenarnya.
Jadi saya rasa makin lama makin menarik kelas kita. Tu kita nak, kita tak nak ada start ponteng dan sebagainya, kita tak nak. Kita nak makin lama makin seronok, makin banyak benda kita nak belajar. Tu yang sebenarnya kita nak. Dan untuk makluman semua, bila kelas ketiga ni saya boleh katakan saya punya momentum daripada 60 dan naik 80 dah kot. Tak lama lagi dah pergi 100 tu lagi seronok lah tu kot. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. Saya harap semua lebih committed dan kita harap kita boleh terus mula sharp 2.5 lah minggu depan. Ya. Kalau boleh dah bersiap, 2 suku tu dah bersiap, 2.5 terus jalan. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Nanti yang mana tak masuk hari ini, mohon ketua-ketua jabatan minta nanti dia lihat kita punya rakaman minggu lepas dan minggu ini untuk mereka study supaya nanti tidak ketinggalan dengan sahabat-sahabat lain. Saya itu saja. Jadi insyaAllah kita jumpa pada minggu depan. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey ya, insyaAllah jumpa.